أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد صدق الله العظيم واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time, Quran Salat Infak pada hari ini untuk sama-sama kita menyusuri kepada 3 ayat pada Ramadan kita yang ke-8 pada hari ini bersama Al-Fadil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Fadil Ustaz Fazrul 8 Ramadan 8. hari Alhamdulillah. demi hari Safas ya. Terus Ramadan laju ya. Terus laju Alhamdulillah. meninggalkan kita Dan Jadi, ya. hampir 10 hari pertama Oh subhanallah. dan bersedia untuk 10 hari yang kedua. Betul, Dan Safas. akhirnya kita berdepan dengan 10 hari jemputan daripada Allah untuk Lailatul Qadar. Dan moga-moga kita diizinkan untuk bertemu dengan Laila. Laila. Bukan Laila, Lailatul Qadar itu Ya. insya-Allah. Jadi mari sama-sama tuan-tuan dan puan yang berada di studio, yang berada di rumah, kita mulakan dengan doa subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma. Moga-moga Allah menambahkan keberkatan, kebaikan dengan ilmu yang kita peroleh pada 3 ayat pada hari ini. Kita saksikan apakah sinopsis bagi 3 ayat yang kita akan baca, iaitu daripada ayat yang ke-205 ya, buruknya perbuatan orang yang berbuat kerosakan, merujuk kepada orang-orang munafik pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita ingin jauhi sifatnya itu apabila kita melihat kepada panduan hidayah ayat 205. Ayat 206, keadaan orang munafik ketika dinasihati agar bertakwa. Satu perkara penting yang perlu kita ambil perhatian agar kita tidak terjebak kepada perkara ini. Dan ayat 207, keadaan orang mukmin yang sebenar-benarnya yang berjihad dengan harta dan jiwa untuk mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Kita baca 3 ayat daripada ayat 205 hingga 207 dipimpin Al-Fadil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Silakan Ustaz. Terima kasih Fadil Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Thumma alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa khabar ayahanda dan bonda, tuan-tuan dan puan-puan, para penonton yang dikasihi dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah kita menghampiri 10 Ramadan yang pertengahan. Safas Ya. macam-macam lah. Ada yang kata apa nama ni tarawih 20 lah, 8 lah masing-masing lah ya. Tak masalah, yang penting pergilah. Ada jangan Terus beribadah. terus beribadah. Jangan Jangan gaduh-gaduh. duduk 8, awak 8, awak tak 20, tak buat pun. Dia duduk makan dia kan. Makan je. Jadi insya-Allah hari ini kita bersua dalam My Quran Time, dan hari ini episod kita nak baca 3 ayat, ayat 205, 206 dan 207. Jika ibu ayah sudah bersedia, mari kita mulakan, nak sama-sama baca dengan bacaan Murattal Hijaz insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد
وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد والله رؤوف بالعباد صدق الله العظيم. Surah Al-Nazim, gitulah bacaan daripada ayat yang ke-205 hingga ayat 207. Ya, terima kasih diucapkan pada Fadil Ustaz Tarmizi membaca, memimpin bacaan, dan selepas ini nanti kita akan cuba menghafal Ustaz, ya. Salah satu daripada ayat pilihan kita mana Ustaz? InsyaAllah ayat yang ke-205. 205 ya. Wa idza tawalla sa'a fil ard. Ya, kalau kita lihat kepada ayat 205 ini, kesinambungan cerita tentang mereka yang ada masalah di dalam hati mereka. Ya, Allah nyatakan pada ayat 204, kerana ada masalah dalam hati ini, sebelum ini kita berbincang, mereka sanggup bersumpah. Ya, dia menggunakan nama Allah, bahawa Allah lah yang bersaksi bahawa apa yang ada pada hati mereka itu betul, padahal mereka itu aladdul khisam, iaitu mereka ini benar-benar menentang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada Islam. Baik. Jadi apakah lagi sifat mereka yang mempunyai masalah pada hati mereka ini? Ada penyakit. Wa idza tawalla, bila mereka berpaling daripada Nabi, daripada orang-orang yang sahabat, maka sa'a fil ard, dia akan berusaha di muka bumi ini untuk merosakkannya, ya, membuat kerosakan dan menghancurkan al-harth wan nasl, iaitu tanam-tanaman dan juga binatang ternakan. Ini yang dibuat oleh Al-Akhnas, ya, salah seorang daripada munafik pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ini bukan hanya untuk beliau seorang. Ini adalah salah satu karakter, sifat orang yang ada masalah takwa. Ya, bila kita sudah pun melihat ayat-ayat haji ini membina takwa, dan ia bukan sekadar ketika kita menunaikan haji, sebelum itu lagi kita perlu membina takwa ini. Terutama pada bulan Ramadan, Ustaz, ya. Ini adalah bulan tarbiyah untuk la'allakum tattaqun yang kita belajar dalam ayat 183. Jadi dengan takwa ini menyebabkan kita terjauh daripada sifat yang dibuat oleh puak munafik, iaitu mereka ini suka membuat kerosakan dan menghancurkan tanam-tanaman binatang ternakan. Apa maksudnya? Dia suka menghancurkan orang punya hasil bisnes, suka menghancurkan periuk nasi orang. Kalau orang lain berjaya dalam bisnes, dia buat fitnah, pergi report kepada pihak berkuasa untuk menjatuhkan, ataupun kalau dia rasa dia boleh berbisnes, boleh untung, Ustaz, ya, dia akan buat kartel. Kalau boleh dia nak monopoli, ataupun dia tahan dia punya apa? Dia punya telur ke ataupun daging ke ayam ke, dia tunggu sampai harga naik, kemudian dia akan keluarkan dan dia dapat harga yang besar. Itu adalah kerosakan dalam bisnes, dan lebih daripada itu kerosakan dalam alam sekitar. Kalau dalam konteks Al-Akhnas ini, dia menghancurkan tanam-tanaman dan binatang ternakan. Ya, padahal baru saja bercakap pada Nabi, aku ini beriman, aku akan berjuang, tapi lepas tu dia menghancurkan. Jadi perkara ini adalah sifat yang perlu kita elakkan. Ya. Asal perkara ini adalah kerana apa? Dua perkara. Satu ialah dengki, satu lagi adalah kibr, iaitu sombong. Ya. Kita dah belajar dalam juz yang pertama berkaitan dengan Bani Israel. Mereka ini buat kerosakan, isunya pasal dengki dan juga rasa diri bagus, kibr ataupun takbur, rasa sombong. Dan puak munafik ini juga kerana dengki, dia tak suka tengok Nabi, tak suka tengok orang-orang yang berbuat kebaikan, dan dia rasa dirinya sahaja yang layak, ya, yang layak untuk mendapat kelebihan. Jadi di hujung itu Allah menyatakan wallahu la yuhibbul fasad. Allah ini tidak suka kepada orang yang membuat kerosakan. Jadi apabila dalam hati tidak ada takwa,
seseorang itu mudah membuat kerosakan, Ustaz. Ya, di dalam syarikat dia boleh merosakkan syarikat. Dalam satu keluarga merosakkan hubungan di antara ibu, ayah, adik, beradik. Dalam sebuah negara dia akan merosakkan antara kaum, antara jiran. Ini adalah masalah bila hati ini tidak dilatih, tidak tanamkan dengan benih takwa. Jadi inilah pelajaran daripada ayat 205 sebagai salah satu pelajaran untuk kita. Dan apakah lagi sifat orang-orang yang ada masalah hati, Ustaz, ya? Ini yang kita akan baca dalam ayat 206. Namun kita berehat sebentar, kembali semula selepas ini dalam My Quran Time, Quran, Salat, Infak, insya-Allah. Waj'alhu lana hujjatain ya Al-Quran. Pelajari dan dalami kesempurnaan bacaan mengikut hukumnya. Fahami dan hayati maksudnya. Amalkan dan jadikannya sebagai panduan kehidupan. Bukan hanya kita belajar tadabbur, bahkan kita akan belajar tajwid secara mendalam dan ada segmen hafazan. Saksikan episod baharu My Quran Time 2.0 setiap hari 12.30 hari di TV9 juga di saluran Astro 149. مجاهينا وارزقنا تلاوته واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, kembali kita dalam My Quran Time, Quran, Salat, Infak, melihat kepada ayat 205 hingga ayat yang ke-207, bagaimana Allah menjelaskan pada ayat 205 ini ciri-ciri orang yang ada masalah takwa, masalah munafik, di mana apabila kita melihat perkataan sa'a, Ustaz, ya, dalam ayat 205 ini sa'a ini macam sa'i lah, kan? Kita sudah lihat peristiwa Safa wal Marwah itu adalah satu perjuangan usaha yang keras oleh
ibunda Ya, Siti Hajar. subhanallah. Ya, di antara Safa wal Marwah yang telah pun kita lihat, dan itu adalah salah satu daripada aktiviti manasik di dalam haji. Kan, selain daripada tawaf di mabit di Mina dan sebagainya, ya, aktiviti itu. Tetapi di dalam ayat 205 ini Allah menggunakan perkataan wa idza tawalla sa'a fil ard, nak menceritakan golongan munafik ini ketika dia sudah berpaling daripada Nabi, dia sudah beredar daripada kumpulan orang-orang yang berbuat kebaikan, mereka itu bersungguh-sungguh, Ustaz ya. Sa'a itu berusaha bersungguh-sungguh di bumi melakukan kerosakan. Masya Allah. Jadi mereka buat kerosakan ni bukannya sambil lewa kan. Kalau rosak-rosak lah. Dia bersungguh-sungguh untuk merosakkan kepada segala alam sekitar, tentang ekonomi, bisnes dan sebagainya di kalangan orang-orang yang beriman. Wallahu la yuhibbul fasad, dan Allah tidak suka kepada orang-orang yang berbuat kerosakan. Ini adalah salah satu peringatan daripada Allah agar kita jangan dengki, Ustaz ya. Kita jangan dengki dengan orang lain. Itu sebabnya kalau ciri orang beriman, tanda kita ini hati sejahtera, ada takwa. Kita tengok orang baik, kita seronok sangat. Kita suka sangat, ya Allah barakallahu fi, kalau dia berkahwin ke, kalau katakan dia ada kereta baru, ada rumah baru, kita amat gembira. Tapi kalau ada hati, ada penyakit, jadi beginilah Ustaz. Kalau dia tak rosakkan pun, dia akan keluar perkataan, lah kereta baru, ini pinjam je ni. Kan 3 bulan nanti kena tarik. Itu tanda busuk hati. Ya, busuk hati. Dan apakah kesan, bagaimanakah ciri orang yang ada masalah busuk hati ini? Ayat 206 kita belajar agar kita jauh daripada sifat orang yang ada penyakit busuk hati ini. Ayat 206 kita baca bersama Al-Fadhil Ustaz Tarmizi. Terima kasih Fadil Ustaz Fazrul, ibu-ibu, ayah-ayah, para penonton, sahabat Al-Quran yang dikasihi dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita nak baca pula sekarang ini ayat yang ke-206. Dan kita bersama sebenarnya Ustaz Faz nak dengar suara sahabat-sahabat Al-Quran yang hadir jauh dari Bido, kumpul Perak betul, kumpulan Marhaban Muhtadin. Masya-Allah. Jangan sebut Bido. Bido. Perak. Teruk benar tu. Kan saya lah yang teruk benar sebutnya tu kan. Okey, apa khabar semua? Alhamdulillah. Nak dengar sikit marhaban Ustaz? Ya, boleh ke nak dengar sikit marhaban? Ya boleh. Nabi salam alaika. 1 2 3. Oh, tak. Okey. Ada lagi sambung. Ada Lepas lagi. ni, lepas ni kita akan dengarkan. Itu baru permulaan. Masya-Allah. Baru permulaan. Subhanallah, kumpulan Marhaban Muhtadin Bido Perak, terima kasih kerana berkunjung ke teratak My Quran Time. Alhamdulillah. Jadi jom kita baca ayat yang ke-206 sama-sama. Hati-hati bila kita waqaf pada bil ism. Ada tha dan juga ada mim. Bil ism. Jangan tha saja, bil is. Mim tak ada. Ataupun jangan terus pergi mim, bil im, tha pula hilang. Jadi tha kena ada. Sekejap lagi masa ruangan tajwid kita cuba latih. Mari kita baca dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza qila lahu ittaqillaha akhadhathu al-'izzatu bil ithm. فحسبه جهنم ولبئس المهاد صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat yang ke-206, dan apabila dikatakan kepadanya bertakwalah kepada Allah, semakin bangkitlah kesombongannya untuk membuat dosa, maka yang terbaik buatnya adalah neraka Jahannam, dan sesungguhnya Jahannam itu tempat tinggal yang terburuk. Ini adalah lagi satu sifat Ustaz ya, tentang orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya, ya, hatinya busuk, ya. Apabila diingatkan ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, akhadhathul izzatu bil ithm. Ya, apakah yang dibuat oleh orang-orang munafik ataupun orang yang ada masalah hati ini? Dia akan rasa izzatu bil ithm. Ya, istilahnya izzah ini dia sombong ataupun dia bangga dengan dosanya. Dia bangga dengan dosanya. Dia kata, apa pasal kau tak tegur aku? Kan, apa pasal kau tegur kau siapa? Kan. Jadi ini adalah respon defense mechanism bagi seorang yang mempunyai penyakit hati. Orang yang bertakwa bila diingatkan ittaqillah saja, itu sebabnya perkataan awal ni wa idza qila lahu. Ustaz ya, maksudnya
Tak tahu siapa yang beritahu. Sama ada orang itu ulama ke, ustaz yang dia hormat ke, ustaz yang dia tak hormat ke, anak ke, suami ke, isteri ke, tak kisah. Bila Allah menggunakan perkataan wa idza qila lahu, maksudnya dikatakan. Tak tahu siapa kata, tak kisah siapa yang cakap. Yang penting mesejnya apa? Ittaqillah. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apabila kita diingatkan untuk bertakwa pada Allah, orang beriman dia terus tersentak. Dia yang penting ialah, kalau dalam surah Al-Anfal ayat yang kedua itu, wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Bila diingatkan nama Allah tu dia terus gemetar, walaupun yang cakapnya budak kecil ataupun mungkin kadang-kadang musuh dia pun. Kan? Ada apek Cina contohnya, pak cik Cina cakap, you takut Tuhan Allah?" Dia pun Allah maaf. Kan? Walaupun dia tak sembahyang, tetapi dia kerana dia diingatkan untuk pergi sembahyang pada masanya ataupun jujur dalam percakapannya, dia tetap mengambil peringatan. Itu kalau orang beriman. Tetapi bagi orang yang munafik ini, Allah menyatakan wa akhadhathu al-izzatu bil ithm. Dia akan rasa bangga, sombong dan dia melawan balik, Ustaz. Itu sebabnya dalam hidup kita, tuan-tuan sekalian, kalau ada orang tegur, jangan melawan. Kita kena senyap, terima kasih, ya. Kerana apa? Terutama kalau orang itu dia bercakap ittaqillah. Malah kalau kita kata, alah dia tu musuh saja je, dia nak dengki dengan saya, dia ada agenda dan sebagainya. Tetapi bagi orang beriman, ittaqillah adalah peringatan paling tinggi. Ya, dia tidak, walaupun orang tu kata nak bermusuh ke, dia ada agenda dengki dan sebagainya, bila diingatkan pada Allah, dia terus saja kata, ya Allah, betul, aku ini perlu memajukan takwa aku kepadamu ya Allah. Jadi apabila seseorang itu diingatkan kepada Allah, dia tidak terkesan, Allah menyatakan fahasbuhu jahannam. Cukuplah, ya, yang layak baginya adalah Jahannam, dan ini adalah buayan. Buayan ni tempat yang paling selesa, Ustaznya, tapi Allah kata inilah buayan yang paling teruk. Kerana apa? Kerana dia ini tidak menghargai peringatan untuk bertakwa kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini ciri kedua yang dinyatakan pada ayat 206 tentang ciri munafik yang kita harapkan kita jangan jadi begitu. Saya lah, Ustaz, kan. Kalau ada orang tegur ke, jangan cakap pula, awak bukan bertadabbur. Tak boleh. Pasal apa? Sama saja. Kalau orang ingatkan saya ingatkan orang lain, kita adalah manusia hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Membawa kepada perkataan pilihan kita pada hari ini, kita saksikan, iaitu perkataannya ialah wa idza tawalla sa'a fil ard. Ya, yang kita fokuskan ialah perkataan sa'a, berjalan ataupun berusaha dengan cepat. Ya, 30 kali disebut di dalam Al-Quran, muncul dalam surah Taha, surah Al-Qasas ataupun surah An-Nazi'at. Dan sa'a inilah melambangkan kepada usaha bersungguh-sungguh. Kalau Hajar dalam peristiwa Safa wal Marwah bersungguh-sungguh mencari air untuk Nabi Ismail. Tetapi bagi orang munafik, kalau hati tak betul, Ustaznya, orang ini juga bersungguh-sungguh, tetapi usaha inilah mewujudkan kerosakan yang Allah tidak suka. Dan kalau ditegur, dia cepat bangkit dan melenting. Dan kita doakan agar Allah tidak jadikan hati kita penuh penyakit, tidak boleh ditegur, dan kita rasa bahawa siapa awak untuk menegur. Kita tahu bahawa takwa pada Allah ini adalah peringatan paling berharga dalam kehidupan kita. Jadi kita berehat sebentar. Bagaimana kita nak menjadi orang yang benar-benar bertakwa, saatnya benar-benar dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berehat sebentar dalam My Quran Time, Quran, Salat, Infak, insya-Allah. Waj'alhu lana hujjatain ya
جاهنا وارزقنا تلاوته. Yang disebut oleh Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin dalam bab taubat. Taubat dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni ada 3 cara. Ni dosa kita dengan Allah lah. Iaitu apa? Yang pertama sekali adalah kita tinggalkan dosa. Yang kedua, kita menyesal sungguh-sungguh, takkan mengulangi. Dan yang keempat, yang ketiga, kita berazam betul-betul takkan repeat ataupun mengulangi balik dosa tu. So, menyesal, tinggal, azam. Tapi kalau dosa itu melibatkan dengan manusia, maka waktu tu kita kena, kalau dia melibatkan harta yang dizalimi, kita kena pulang balik. Contoh, kalau kita pernah tipu orang dalam bab pelaburan, tak ramai pun, dalam 500 orang. Kena pergi cari balik orang tu, minta maaf dengan dia, pulangkan balik, jangan kurang 1 sen pun daripada harta yang kita pernah tipu dia. Tu penting tu. Bukan maksudnya bertaubat, taubat ni tak apa, yang tipu-tipu tak apa, yang penting pergi masjid tarawih 23 rakaat kan, ataupun doa pada Allah tahajud, lekuk-lekuk lantai apa semua, sebab apa, punya banyak tahajud kan. Tak bermakna di sisi Allah kalau kita tak pulang. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. Oh, semerbaharum bingkisan an-nur, berterbangan tinggi ke intifada. Oh, merentas misi risalah suci, mewangikan taman yang dicemari. Masihkah punya bicara, menjalinkan yang terpisah? Semarak terus berusaha, pastinya ia akan berjaya. Nampakkan yang original ya, itu bingkisan sahaja Safas ya. Ya. Dari Abang Rabbani, kita jamarah Abang Rabbani, intifada Safas. Intifada. Bangkitkan Semangat perjuangan Semangat Ustaz, ya, perjuangan, untuk Safas, mencari redha Allah, Allah. yang itulah yang dinyatakan pada ayat 207 yang Betul, kita nak Safas. baca sebentar nanti Ustaz, ya. betul Safas. Jadi insya-Allah mudah-mudahan ibu-ibu ayah-ayah sahabat Al-Quran yang dikasihi rahmat Allah Subhanahu Wa Taala terus bangkit dalam kehidupan kita untuk mencari cahaya nur, nur keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tambah-tambah sekarang kita berada di penghulu segala bulan, bulan yang membangkitkan iman kita. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang mendirikan, membangunkan iman dia atau Ramadan dia dengan penuh keimanan, maka dosa-dosa kita insya-Allah kita mohon pada Allah agar diampunkan dosa-dosa kita yang telah lalu. Amin ya rabbal alamin. Kita singgah sekejap ke ruangan tajwid kita pada hari ini. Kita nak sambung. Tadi kita dah sentuh sedikit tentang sebutan-sebutan yang kita nak jelaskan, antaranya menjelaskan sebutan pada kalimah dalam ayat yang ke-205. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yuhlikal hartha wan nasl. Satu, surah Al-Azim. Antaranya iaitu kita wakaf pada wan nasla tu, kita nak wakaf macam mana bunyi dia kan. Wa yuhlikal hartha wan nasl. Ada sin, ada lam. Cuba sekali, 1, 2, 3. Wa yuhlikal hartha wan nasl. Wan nasl. Ada setengah pembaca dia terus pergi sin, lam hilang. Wanas, lam hilang. Ataupun dia terus ada juga pergi lam. Wanal, sin juga hilang. Jadi macam mana latihan dia? Untuk latihan dia kita bariskan dulu. Wanasla, wanasla, wanasla. Bariskan. Yang keempat kita tahan la tu. Wanasl. Cuba ulang 3 kali. Yang keempat tu matikan dia. La tu. 1, 2, 3. Wan nasla. Lagi. Wan nasla. Ayuh lagi. Wan nasla. Yang ditahan. Wan nasl. Ayuh. Jangan hidup la tu. Cuma tahan dia. Wan nasl. Ayuh. Lidah tu. Tapi jangan gulung. Lidah jangan gulung. Wan nasl. Jangan.
Jangan gulung. Jangan. Jangan gulung. Itu India punya. Jangan. Okey, sekali lagi. Wa yuhlikal hartha wan nasl. 1, 2, 3. Wan nasl. Aywa. Satu lagi iaitu pada ayat yang 206 tu. Kan? Apa tu? Bil ithm. Cuba. Bil ithm. Cuba. Kuat sikit. Bil ithm. Aywa. Latihan dia sama juga. Bariskan dulu. Bil ithmi. Bil ithmi. Bil ithmi. Yang tahan. Bil ithmi. Bil ithm. Tu. Okey. Dalam bahasa lagi nak sampai bido je. Noh berlatih. Nasl. Ithm. Latihan tak apalah. Latihan. Sebab tu kita nak cuba hafal nanti kan. Okey, sekali lagi ya. Bil ithm. Bagus. Ada satu huruf yang ni selalu dalam beberapa episod ni kita selalu sentuh, iaitu huruf ha, untuk latihan kita supaya jelas bacaan kita sempurnakan makhraj huruf ha. Antaranya kalau ayat yang ke-205 tu biasa berlaku juga kesilapan baca wallahu la yuhibbu. Salah, dia tukar ha dengan ha bulat ataupun ha simpul ataupun ha dada kan. Salah lah. Wallahu la yuhibbul fasad. Cuba 1, 2, 3. Wallahu la yuhibbul fasad. Ayuh. Maknanya kita kena jelaskan makhraj huruf ha, letak dekat mana? Tengah rongga halqum kita ni. Ha kat tengah ada huruf ha dan juga huruf ain. Huruf apa? Ain, ha dan juga ain. Okey, baik. Mari kita cuba hafal ayat yang ke-205. Bersedia? Perhatikan dulu bacaan saya baca, perhatikan kalimah-kalimah dia. Lepas tu kita nak hafal lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha. 1, 2, 3. Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha. Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha. 1, 2, 3. Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha. Ada 7 kalimah kan. Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha. 1, 2, 3. Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha. Bagus. Cuba kita pendekkan. Wa idza tawalla sa'a. Wa idza tawalla sa'a. Lagi ulang. 1, 2, 3. Wa idza tawalla sa'a. Okey, cuba pejam mata sekejap. Jangan lama Kan tak balik nanti. Sekejap. Ataupun pandang ke depan. Wa idza tawalla sa'a. 1, 2, 3. Wa idza tawalla sa'a. Masya-Allah, dah dapat dah. Sambung lepas tu. Fil ardi liyufsida fiha. 4. 1, 2, 3. Fil ardi liyufsida fiha. Sekali lagi ulang. Fil 1, 2, 3. Fil ardi liyufsida fiha. Yang awal tadi ingat tak? Lama. Wa idza, wa idza. 3 kalimah. Wa idza tawalla sa'a. 1, 2, 3. Wa idza tawalla sa'a.
Lepas tu 4. Fil ard. Oh, mantap kampung Safah ni. Oi. 2 kali ulang ya sama. Masya-Allah. Subhanallah. Sekali lagi ya. Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha. 1 2 3. Masya Allah. Sambung sikit lagi. 3 kalimah lagi. Wa yuhlikal hartha wan nasl. 1 2 3. Wayu dia wayu. Tengok dulu. Okey, tengok dulu mushaf. Wa yuhlikal hartha wan nasl. 1 2 3. Lagi sekali ulang. 1 2 3. وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ 1 2 3. Ada berapa? 3 kalimah kan? Apa dia? Wayuhlika hartha wan. Okey, cuba tengok depan. 1 2 3. Masya Allah. Daripada awal? Wa idza. Okey, 1 2 3. Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha. Okey, wayu sambung. 1 2 3. Wayu. Masya Allah. Sambil bejang je saya. Allah Akbar. Alhamdulillah. Itu keseronokan kita ulang dan ulang bacaan. InsyaAllah Allah permudahkan niat kita untuk hafal kalimah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada sikit lagi nak sambung tu. Namun kita nak berehat dulu seketika. Kembali selepas ini dalam My Quran Time. Quran Salat Infak. InsyaAllah. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. جاهنا وارزقنا تلاوته. Menceritakan tentang mimpi kan. Kalau yang menceritakan tentang mimpi itu adalah orang-orang yang mungkin tidak dilihat sebagai pembawa mesej agama, mungkin tidak menjadi isu, tetapi bagi orang-orang yang orang kata apa nampak kredibiliti sebagai seorang penyampai ilmu agama yang mempunyai followers ataupun pengikut yang banyak, kalau isi kandungan penyampaian itu banyak tergantung kepada mimpi dan sebagainya, maka saya rasa itu kurang wajar. Betul. Sebab mimpi bukan satu sumber syarak. Kalaulah mimpi itu datang dengan konten ataupun isi yang mana ia bersesuaian dengan syarak, maka seseorang itu haruslah melakukan satu tindakan berdasarkan arahan syarak, bukan berdasarkan arahan mimpi. Itu sebab mimpi semua orang boleh claim. Betul. Kalau orang claim kata aku mimpi, saya mimpi ini, Nabi pesan ini dan sebagainya, jadi susah. Agama akan واجعله لنا
الحجتين يا رب العالمين. Umayyah, kau dibunuh di dunia sementara untuk hidup di syurga yang selama-lamanya. Kaulah wanita terbaik sebaik manusia, namamu tetap menjadi sejarah. Itu adalah satu peringatan ikon Ustaz ya, bagaimana seorang pejuang ya pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kembali dalam My Quran Time, Quran Salat Infak pada hari ini, melihat kepada ayat mereka yang sanggup berkorban dan mereka yang mementingkan diri sendiri ya. Ayat 205 tadi adalah mereka yang selfish Ustaz ya. Bukan jual ikan ya, selfish okey. Tapi ayat 207 nanti adalah orang yang self menjual diri ya, menjual dirinya untuk apa? Untuk mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala, seperti Sumayyah yang dinasyidkan sebentar tadi Ustaz ya. Jadi mari kita tengok orang yang selfish dahulu. Ayat 205 kita baca bersama rakan-rakan yang berada di studio. Ini Sumayyah pada zaman sekarang. Masya-Allah. Dari Bido. Dari Bido. Masya-Allah. Baik, saya baca dulu, lepas tu ibu ayah ikut. Kalau ada yang dah hafal, boleh je tak pejam mata ke ataupun tengok ke depan. Kita cuba latih. Auzubillahi minasyaitanir rajim. وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ. 1, 2, 3. Panjang dia kata. Panjang. Sumayyah. Perjuangan. Panjanglah. Bagus. Subhanallah. Percubaan yang bagus. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Wallahu la yuhibbul fasad. 1, 2, 3. Wallahu la yuhibbul fasad. Wallahu la yuhibbul الفساد والله لا يحب الفساد. ما شاء الله. صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Buah hati dah hari ni. Buah hati. Alhamdulillah ya. Nak menceritakan kita minta dijauhkan Ustaz ya daripada sifat pada ayat 205 dan 206, tetapi kita ingin menjadi orang yang dipuji Allah. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah ya, itu pada ayat yang ke-207. Mari sama-sama kita baca ayat ini sebagai satu peringatan kepada kita. Apabila takwa dibina, kita jauh daripada sifat fasad dan juga kita ini sedia untuk ditegur. Ittaqillah pada setiap masa. Kita ada Sumayyah, kita ada Suhaib Ar-Rumi contohnya Ustaz ya. Suhaib Ar-Rumi ini ialah ketika berhijrah ke Madinah. Pada waktu itu ditahan oleh musyrik Mekah. Pada waktu itu dia kata, aku ini adalah pemanah yang tegar. Maksudnya aku panah memang seorang-seorang akan kena. Kalau sudah habis anak panah aku akan ambil pedang dan aku akan tebas semua daripada kalangan kamu. Ini Suhaib Ar-Rumi. Dan dia kata itu pilihan pertama. Pilihan yang kedua, aku akan beritahu kepada kamu semua di Mekah mana harta-harta aku, kau pergi ambil harta-harta aku. Orang musyrik Mekah kata, aku pilih yang kedua. Yang kedua. Maka bila diberitahu kisah itu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ya Abu Yahya. Ya Abu Yahya, beruntunglah Abu Yahya. Beruntunglah perniagaan Abu Yahya. Nama lain bagi Suhaib Ar-Rumi. Inilah asbabun nuzul kepada ayat 207
dibacakan bersama Al-Fadhil Ustaz Tarmizi. Terima kasih Fadil Ustaz Fazrul. Ibu-ibu, ayah-ayah, sahabat Al-Quran, tuan-tuan dan puan-puan dikasihi dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat yang berikutnya kita nak baca ayat yang ke-207, ayat yang penuh syarat dengan motivasi, yang penuh syarat dengan kekuatan, memberi semangat kepada kita untuk kita teruskan berjuang insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد والله رؤوف بالعباد صدق الله العظيم. Dan ada di sekalangan manusia orang yang mengorbankan dirinya untuk mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Dalam ayat ini diceritakan ada sebahagian manusia, Ustaz, bukan semua, ya, tetapi ia adalah sebagai satu rahmat. Kalau ada manusia ini seperti Suhaib Ar-Rumi ataupun Sumayyah sebentar tadi, ya, yang disampaikan Ustaz Tar sebentar tadi, kita nampak bahawa mereka ini buat apa? Sanggup menjual. Yashri ini maksudnya menjual diri mereka untuk mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Mardatillah ini sebagai satu situasi Allah amat gembira, Ustaz, ya. Amat gembira dengan apa yang dibuat oleh dirinya. Apa yang dibuat oleh Suhaib Ar-Rami ialah dia sama ada dia akan berjuang menebas setiap kepala musyrik yang melawannya itu, ataupun kau pergi ambil harta aku akan pergi mengikut memperjuangkan, berkorban bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah semangat yang dibawakan kerana apa? Asalnya itu daripada jiwa yang bertakwa, Ustaz. Ya, bila jiwa yang bertakwa ini dia bukan selfish, dia selfless. Selfless tu maksudnya dia tak mementingkan diri sendiri, dia dah mementingkan mardatillah. Dan di hujung itu ayat 207, wallahu raufum bil ibad. Allah ini amat penyantun, amat empathy, amat memahami kepada hamba-hambanya. Mengapa? Kerana bagi Suhaib Ar-Rumi bukan mudah, Ustaz. Bukan mudah, walaupun nampak macam wah gagah dia bercakap begitu, tapi sebenarnya harta dia dah cari banyak-banyak, kemudian kena tinggalkan dan aku tunjukkan kau pergi ambil. Nak memilih di antara tinggalkan harta dan mengikut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukan mudah. Perit. Sumayyah contohnya kan, disiksa keluarga Ammar bin Yasir itu, Khabbab Al-Arad, semuanya bila disiksa tetapi mereka memilih mencari redha Allah di samping hidup dan bersama harta, bersama keluarga yang ada. Keperitan itu sebenarnya memang real, tetapi Allah kata bahawa Allah ini rauf. Allah faham, ya. Allah ini rauf kepada hambanya, dan bila Allah faham, Allah tidak akan membiarkan hambanya terkontang-kanting, tetapi akan terus membantu hamba-hambanya. Dan itu motivasi bagi kita untuk pada bulan Ramadan ini kita berkorban, kita menderma fi sabilillah, Ustaz, ya. Apa-apa sahaja program membawa kepada Allah, kita sokong kerana kita tahu bahawa ya Allah, aku ingin mendapat mardatillah dalam ayat 207. Membawa kepada resolusi kita pada hari ini, kita saksikan, iaitu yang pertama, kita menyantuni dan berkasih sayang dengan semua makhluk di dunia. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak membenci dan marah kepada orang yang berdakwah. Dan yang ketiga ialah rela berkorban masa, tenaga dan jiwa di medan perjuangan. Salah satunya dalam kita menobatkan Al-Quran paling tinggi, sebagaimana tuan-tuan yang hadir pada hari ini, Ustaz, ya, dan juga yang berada di rumah, terus share, beritahu pada rakan-rakan, Quran perlu diletakkan paling atas kerana saya ingin mencari mardatillah, menuju Tuhan. Sama-sama kita berdoa di hujung ini bersama Ustaz Tarmizi. Terima kasih Ustaz Fas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim. Ampunilah dosa kami ya Allah.
Ampunilah dosa ibu dan ayah kami ya Allah, ibu ayah mertua kami, muslimin muslimat, mukminin dan mukminat, birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, kurniakan keridaan-Mu buat kami ya Allah. Kuatkan hati kami untuk terus berjuang mengislahkan kehidupan kami kepada yang lebih baik dan diridai oleh-Mu ya Allah. Permudahkan kami ya Allah. Kurniakan keampunan-Mu buat kami ya Arhamar Rahimin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita pada bulan Ramadan al-Mubarak ini dan terus kita menjadi orang yang yashri nafsahu bitigha mardatillah, yang sanggup menjual diri untuk mencari keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu lagi dalam episod akan datang untuk terus kita menyelusuri hidayah permata daripada Al-Quran dalam My Quran Time, Quran, Salat, Infaq, insya-Allah. Saya menjemput pada tuan-tuan sekalian untuk bersama dalam tabung gerakan Al-Quran pada nombor hotline dan nombor akaun yang tertera sebagai satu wadah untuk kita sama-sama membawakan nilai Al-Quran kepada pelbagai institusi, sekolah, pendidikan, organisasi dalam negeri dan negara seantero dunia, insya-Allah. آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا هجتين